Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam KDI Pintar. Pada video kali ini, kami akan mengupaskan tentang penghasilan produk iaitu penulisan hot coffee mengenai peribahasa yang terdapat di dalam cerpen ataupun dalam novel yang telah diterbitkan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan ini. Yang pertama, Nur Najosna binti Marabi, iaitu saya. Yang kedua, Nur Ala Izni dan juga yang ketiga, Nuriana Izzah. Jenis produk. Produk dihasilkan dengan menggunakan peribahasa yang terdapat dalam buku yang seterusnya bakal ditukarkan kepada hot coffee. Peribahasa diperoleh daripada buku Arkitek Jalanan, iaitu terdapat pada muka surat ke-10 yang merupakan salah satu hasil karya Temi Abdullah. Peribahasa tersebut berbunyi, ada kerak, adalah nasi. Peribahasa tersebut mempunyai maksud, setiap perbuatan akan meninggalkan kesan. Contoh ayat yang dapat dibina menggunakan peribahasa tersebut ialah, ayah menasihati saya untuk berhati-hati apabila melakukan sesuatu kerana segala tindak tanduk kita akan meninggalkan kesan kepada diri sendiri ataupun orang ramai kerana ada kerak, adalah nasi. Gambar tersebut menunjukkan muka hadapan bagi buku Arkitek Jalanan. Selain itu, peribahasa tersebut kemudiannya kami tukarkan kepada hot coffee iaitu berjeniskan mutalasik. Jadi, peribahasa tersebut akan menjadi hot coffee seperti gambar yang telah saya paparkan. Jenis-jenis hot coffee. Terdapat 10 jenis hot coffee iaitu, yang pertama ialah hot coffee basit. Hot coffee basit dapat dilihat pada kubah Masjid Al-Quds, Masjid Tulun di Mesir dan batu nisan kubur dari Iraq hingga ke Maghribi. Yang kedua, hot coffee murabbak. Bentuk hurufnya terdiri daripada susunan bentuk segi empat dan garis lurus. Susunannya adalah susunan yang bersifat memenuhi ruang. Digunakan sebagai hiasan dalam bentuk geometrik pada bangunan seperti masjid atau surau. Seterusnya, yang ketiga, hot coffee musattar. Kaligrafi yang tersusun atas garis-garis lurus atau kejul bertemu garis-garis vertikal yang membentuk sudut tegak lurus tanpa satu putaran. Asal-usul nama musattar ini ialah mistarah yang dianggap peranan utama dalam penulisannya. Karya ini banyak dilihat pada Masjid Sultan Qalawun di Mesir dan Masjid Al-Bardini. Hot coffee yang keempat ialah hot coffee mutalasik. Cara menulisnya ialah meninggalkan jarak antara satu huruf dengan huruf sesudahnya. Namun, lebar huruf sepadan dengan lebar huruf yang memiliki jarak tetap. Hot coffee yang kelima ialah hot coffee muwarraq. Hot ini diadun dengan unsur tumbuh-tumbuhan bagi menambahkan kecantikan pada hot ini. Tulisan ini lahir pada kurun keempat dan kelima hijrah. Hot coffee yang keenam ialah hot coffee muzakhraf. Ruang kosong hot ini dipenuhi dengan hiasan dan ukiran yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Hot ini dapat didapati di Sekolah Sultan Hassan, Mesir. Seterusnya, hot coffee madfur. Turut dinamakan sebagai kopi berikat atau bercantum. Hal ini kerana tulisannya adalah bercantum dan juga rapat. Wujud pada kurun ke-6 Hijrah dan berkembang di Andalusia. Seterusnya, hot coffee muzayyin nafsah. Hot coffee ini ditulis secara memanjang, memenuhi ruang kosong dan berdekatan antara satu sama lain. Seterusnya, hot coffee mutaksir bil ram. Lukisan hampir menutupi keseluruhan bahagian tulisan sehingga menyebabkan terdapat beberapa tulisan tidak dapat dibaca. Hal ini dapat menyukarkan pembaca untuk membaca tulisan hot. Akhir sekali ialah hot coffee musyakkal. Hot ini dijumpai di Maghribi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan macam mana langkah-langkah untuk menghasilkan hot coffee dengan menggunakan aplikasi Ana Muhtarif Al-Had. Kita tahu biasanya pelajar diorang akan gunakan Microsoft Excel
untuk buat had hufi. Tapi dekat sini, kami menggunakan aplikasi Ana Muhtarif Al-Had sebab ianya lebih mudah dan lebih senang untuk digunakan berbanding Microsoft Excel. Okey, langkah yang pertama, muat turun aplikasi Ana Muhtarif Al-Had di Google. Kita buka je Google, lepas tu type Ana Muhtarif Al-Had seperti yang saya buat ni. Lepas tu, dia akan keluar yang paling atas sekali. Ana Muhtarif Al-Had tu, kita download yang tu. Seperti yang saya tunjuk ni, saya bulatkan ni. Bila dah download tu, dia akan masuk ke dalam device yang kita gunakan. Okey, langkah yang kedua, buka aplikasi Ana Muhtarif Al-Had yang telah siap dimuat turun. Bila kita dah buka tu, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, langkah yang ketiga, tetapkan nama fail. Macam kat sini, saya tetapkan nama fail sebagai had hufi. Langkah yang keempat, tetapkan kualiti tulisan had. Dekat sini, saya tetapkan sebagai 1280 kali 720. Bila dah siap tetapkan tu semua, langkah yang kelima ialah tekan butang OK. Bila dah tekan butang OK tu, dia akan keluar macam ni. Okey, langkah yang keenam, tuliskan peribahasa yang kita ambil dalam tulisan Jawi pada kotak tersebut. Seperti di sini, saya tulis dalam tulisan Jawi, ada kerak adalah nasi. Seterusnya, langkah yang ketujuh, pilih tetapan jenis tulisan sebagai had hufi. Sebenarnya dia ada bagi banyak pilihan jenis had tau. Tapi kita kan nak buat had hufi, jadi kita tetapkan sebagai had hufi. Langkah yang ke-8, pilih saiz tulisan yang sesuai. Mungkin kalau tulisan tu terlalu kecil, kita boleh besarkan. Kalau macam besar sangat, boleh kecilkan. Pilih mana yang mengikut kesesuaian. Bila dah siap tetapkan tu semua, langkah yang ke-9, tekan butang preview. Bila dah tekan butang preview tu, dia akan keluar macam ni. Dah siaplah had hufi kita. Langkah yang ke-10, tekan butang ikon muat turun dan simpan dalam bentuk PDF. Bila dah simpan tu, dia akan terus masuk dalam fail dan kita boleh terus gunakan had hufi tu. Akhir sekali, mari kita lihat hasil produk. Had hufi yang dihasilkan boleh dijadikan sebagai wallpaper pada desktop ataupun laptop kita. Selain itu, boleh dijadikan juga wallpaper pada telefon bimbit. Selain itu, had hufi ini juga boleh dijadikan sebuah poster. Poster tersebut seterusnya ditampal di dinding-dinding ataupun di papan kenyataan supaya murid-murid dapat melihatnya dan mengetahui apa maksud peribahasa tersebut. Selain, mereka juga akan tertarik untuk belajar macam mana untuk menghasilkan had hufi. Sebagai contoh, menghasilkan poster satu hari satu peribahasa. Baiklah, nampaknya kita telah berada di penghujung video. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Semoga video kali ini dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.